Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar yang berada di luar sana. Saya, Muhammad Faris bin Muhammad Rashidi, bersekolah di SMK Madris SS Ipoh dengan kod sekolah AEB 2045. Apa khabar semua? Saya berharap anda semua berada dalam kesihatan yang berpanjangan. Pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit rumusan dan ulasan daripada buku yang telah saya baca sebelum ini. Bukunya berjudul Siri Tokoh-Tokoh Sejarah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Buku ini diterbitkan oleh saudara Iman. Buku ini juga mengandungi sebanyak 12 bab secara keseluruhan. Sebelum saya menyentuh kandungan-kandungan dalam buku ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menceritakan sedikit prakata daripada buku ini. Penjajahan sejak ratusan tahun dahulu telah menyebabkan Malaysia menjadi sebuah negara mundur yang sering ditindas. Walaupun pelbagai pembangunan dilakukan di negara ini, namun keterbatasan dalam memimpin negara tetap ada sehingga rakyat kekal mundur. Menyedari hakikat itu, rakyat Malaysia mula bangkit untuk mencapai kemerdekaan. Dengan kelahiran para pemimpin yang datangnya daripada pelbagai kaum, telah bersama-sama menggambling tenaga untuk merealisasikan impian tersebut. Oleh itu, muncullah pemimpin seperti Dato' Onn Jaafar dan Tun Tan Cheng Lock yang mengusulkan kemerdekaan. Kemudian, tokoh-tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Siew Sin dan Tun Viti Sambatan pula mewarisi impian tersebut sehingga Malaysia mencapai kemerdekaan. Dan selepas beberapa pemimpin negara mentadbir Malaysia, lahirlah pula Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu seorang pemimpin yang mencorak Malaysia sebagai negara baru menjelang alaf baru. Nukilan penerbit. Wow, daripada prakata saja, jelas menunjukkan siri ini telah menceritakan betapa kukuhnya semangat pemimpin negara mencapai kemerdekaan. Baiklah para pendengar sekalian. Kini, saya akan menceritakan pula sedikit isi-isi kandungan dalam buku ini. Bukan semua yang akan saya sentuh, tapi saya hanya akan mengulas beberapa bab dalam buku ini. Tapi kawan-kawan jangan sedih sebab saya juga akan memberitahu bab-bab yang terkandung dalam buku ini. Dimulai dengan pengenalan, pendidikan, bidang kerjaya, dunia politik, pelancaran dasar-dasar kerajaan, kemajuan pelbagai peringkat umur, pembangunan teknologi, ekonomi negara, ekonomi antarabangsa, forum antarabangsa, cabaran dalam perjuangan dan diakhiri dengan penutup. Banyak kan bab dia. Sebab tu, saya hanya akan menyentuh sedikit bab yang paling penting di dalam buku ini. Kawan-kawan yang nak dulu. Saya baru nak mula. Baiklah, saya akan terus pergi ke bab yang paling banyak elemen dan maksud dalamnya, iaitu bab 5, pelancaran dasar-dasar kerajaan. Selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 16 Julai 1981, beliau mempunyai pelbagai visi yang harus dilaksanakan untuk rakyat Malaysia pada masa yang akan datang. Beliau telah memperkenalkan Pensyarikatan Malaysia pada 25 Februari 1983. Dasar ini diperkenalkan untuk mengeratkan kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam dalam memajukan negara. Selain itu, beliau juga telah memperkenalkan dasar penswastaan untuk memindahkan perkhidmatan atau perusahaan kerajaan kepada sektor yang mempunyai daya saingan tinggi. Setahun selepas dasar ini diperkenalkan, muncul pula dasar hala cara baru dalam kampung dan luar bandar. Objektif pengenalan dasar ini adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar yang masih mundur. Misalnya, meningkatkan pendapatan golongan petani, pesawah, peladang dan nelayan. Selepas itu, pelbagai lagi dasar yang telah diperkenalkan selama beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia seperti dasar pertahanan negara, dasar pandang ke timur, kepimpinan melalui teladan, dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran, pertumbuhan perdagangan sedunia, pola Indo-Perindustrian, dasar kependudukan, wawasan 2020 dan dasar pembangunan nasional. Banyak kan kandungan dalam satu bab ni. Nampak kan betapa besarnya jasa beliau pada abad itu. Betapa banyaknya idea, visi dan misi yang ingin diajukan demi membantu rakyat Malaysia. Dan pada pendapat saya, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bertungkus lumus untuk memajukan ekonomi negara sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Kawan-kawan dah dengar kan dasar-dasar dan perjuangan beliau yang begitu besar tadi.
secara rumusannya. Masyarakat kini perlulah mengamati dan menjadikan perjuangan beliau sebagai satu usaha yang besar selama beliau bertugas, kerana setiap pemimpin akan sentiasa mencari jalan untuk membantu rakyat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghargai jasa setiap pemimpin negara. Saya rasa itu sahaja ulasan dan rumusan saya berkaitan buku ini pada hari ini. Saya berharap agar anda semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang telah saya katakan sebentar tadi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.